Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Sekali lagi, pada petang ini saya berada di PPR Desa Rejang bersama dengan ketua-ketua blok di PPR Desa Rejang. Okey, mereka ni adalah wakil-wakil setiap blok. Ketua-ketua blok yang telah dilantik untuk mengambil maklum apa sahaja masalah-masalah yang berbangkit yang dihadapi oleh penduduk-penduduk di setiap blok. Okey. Isu yang masih tak selesai lagi selepas Desa Rejang berakhir PKPD pada bulan lepas, akhir bulan lepas, tetapi isu masalah mereka yang masih tidak selesai lagi pada hari ini. Okey. Jadi saya minta ketua-ketua blok untuk terangkan dulu isu mereka, dan selepas itu kita akan buat satu ulasan. Minta siapa ketua blok yang boleh hadir ni? Pengurusi. Pengurusi tu? Siva. Ni pengerusi Jawatan Kuasa Bertindak Siva. Siva, boleh tolong cerita sikit apa masalah selepas PKPD yang berakhir ni? Kan, masalah apa lagi berbangkit pada hari ini, ya? Salam sejahtera kepada semua sahabat-sahabat yang menonton ni, dan kepada Menteri Wilayah. Tujuan saya buat rakaman ini adalah pasal isu lift. Di tempat kami ni dah setahun lebih tak ada lift. Menyusahkan penghuni nak turun naik ni, pasal kita memang dah ada 3 lift, tapi dibenarkan operasi 1 lift sahaja di tempat kita. Kita pun tak faham kenapa sampai sekarang benda ni boleh jadi isu-isu harian. Sebagai ketua blok, kita kena berhadap dengan 220 unit rumah yang selalu bertanya pasal lift. Hari ni kalau dia buat lift, esok atau petang hari ni juga lift akan rosak balik. So apa pula technician ke apa, kita tak faham apa dia punya barangan yang dia spare part tukar, semua kita tak tahu lagi. So saya minta jasa baik daripada pihak atasan ambil tindakan dengan segera, supaya kami semua nak menggunakan lift ni untuk kegunaan semua orang lah. Tapi you pun faham, dekat sini semua bukan orang yang normal. Ada OKU, warga mas, kanak-kanak, ibu wanita mengandung, patient, ramai ada dekat sini. So kita nak kemudahan yang senang. At least 2 lift bagilah jalan untuk tempat kita ni. Saya minta mohon untuk dapatkan benda ni dengan segera. Dan saya minta lagi pun, kita ni daripada ketua-ketua blok ni, kami dah banyak jasa dekat sini, tapi pasal isu lift ni kita tak boleh nak hadap dengan semua penghuni-penghuni di sini. Itulah saya nak minta maklum bagi jasa baik Datuk Bandar dan Menteri Wilayah untuk dapatkan tindakan dengan segera. Terima kasih. Okey, Siva. Okey, minta seorang lagi, siapa ketua blok wakil untuk bercakap sedikit. Apa masalah bang? Bang, siapa nama bang? Ya, saya Nasar. Nasar Abang Nasar, tolong cerita sikit apa masalah blok abang ni yang penduduk luahkan pada abang selama ni selepas akhirnya PKPD. Okey. Jadi selepas berakhirnya PKPD ni, lift ni berjalan satu balik. Semasa PKPD, lift ni boleh dijalankan 2. Mana 2 lift boleh berfungsi. Jadi bila dah habis PKPD, lift ni berfungsi 1 saja kembali. Jadi masalah yang kita orang hadapi ni dah hampir 2 tahun lebih. 2 tahun lebih lift ni macam ni. Jadi mana kita sebenarnya dah hilang kepercayaan kepada pihak perbadanan dan juga pihak pengurusan perumahan awam di sini, iaitu IMB Global. Jadi mana kita menganggap pihak ini tidak bertanggungjawab dan tidak berkemampuan untuk menguruskan hal-hal di sini. Jadi mana benar-benarnya ni banyak kali dah kita buat pengaduan, tetapi masih macam tu juga. Jadi seolah-olah pengaduan kami itu tidak diambil kira. Jadi walaupun ada peruntukan semua kali untuk membaiki lift ni, jadi kita nak tahu juga
Berapa peruntukan yang digunakan tu untuk membaiki lift sepenuhnya ataupun digunakan untuk perkara-perkara yang lain. Jadi mana kita itu yang lebih penting. Kalau kita dengar Datuk Bandar dah dulu sekarang peruntukan sekian banyak, kita nak semua peruntukan tu digunakan untuk membaiki lift. Dan kita tak nak syarikat-syarikat ini menggunakan peruntukan untuk perkara yang lain. Pasal memang kita bermohon peruntukan untuk lift. Jadi mana peruntukan tu gunakan untuk lift. Jadi mana kalau syarikat ini tidak mampu nak buat ataupun nak menyelenggara kawasan ini lagi, kita minta Datuk Bandar pertimbangkan kembali kontrak mereka. Jadi mana kalau sekiranya syarikat IMV Global tidak mampu nak menyelenggara lift dan menjaga kawasan di sini, kita minta Datuk Bandar pertimbangkan balik dia orang punya kontrak. Kalau agak-agak tak layak, tak payah. Jadi mana boleh cari lain company untuk nak menguruskan tempat sini. Okey. Betul tu Abang Nasar, betul tu. Kalau tak layak, lagi baik tak payah. Kenapa yang tak layak pun masih lagi diberi kuasa untuk menguruskan lift. Ni minta akak sikit. Akak siapa nama kak? Saya Puan Suria Jamaluddin. Puan Suria Akak tolong ceritakan sedikit kak Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wakil daripada Blok F dan seluruh komuniti Desa Rejang mengharapkan pihak DBKL, Menteri Wilayah serta Menteri Datuk Bandar yang baru mendengar suara komuniti kami sendiri. Kami ingin lift beroperasi secara baik setiap hari. Yang kini sepatutnya lift tu sekarang ada 3 unit, sekarang dah tinggal 1 unit. Contoh Blok F, lift nombor 3 sampai tingkat 17 saja. So tingkat 18 dan 19 masih tak ada lift nak naik. So warga emas yang turun menuruni tangga tu bermasalah lah kan. Kita tak menyalahkan bermana-mana pihak. So macam Dato' Irwan pun ada turun pada 6 Mei yang dulu. So kami mengharapkan masalah tu diselesaikan. Dan bukan orang kata janji, hanya janji sahaja. Di mana suara kami? Di mana suara komuniti Desa Rejang? Kami pun ingin hidup yang sempurna. COVID ni, macam mana saya nak jaga penjarakan sosial jika satu lift tu dia ada? Kalau satu lift tu 5 orang, berapa orang turn nak naik ke atas? Sampai pukul berapa nak naik? Pukul 9 malam ke? Pukul 10 malam ke? Selama ni kita bagi peluang. Saya tak kata perbadanan tak buat kerja ke, saya tak kata pengurusan persatuan tak buat kerja, tak. Cuma sekarang ni saya nak janji. 6 Mei 2021 Dato' Irwan telah turun ke Desa Rejang. Saya nak operasi lift tu dipulihkan balik untuk komuniti Desa Rejang. Itu saja. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kak. Terima kasih. Saya minta wakil yang last Saya minta yang terakhir lah, saudara Afar ni untuk cerita sedikit. Saudara Afar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afar Syarifuddin, selaku Ahli Jurukuasa Persatuan Penduduk. Hari ini kami terpanggil untuk turun bersama sebenarnya. Hari ini kami telah memanggil beberapa pihak media untuk membuat sidang media mengenai dengan isu lift. Okey, saya adalah ketua Blok H, merangkap ketua Blok H, dan juga hari ini, semalam kami telah tubuhkan jawatan kuasa bertindak yang ada di belakang saya ni untuk kita bawa isu ini. Kami sebenarnya tak nak panjangkan banyak isu mengenai dengan sampah, longkang, whatever, jalan dan sebagainya. Kami isukan benda yang bertahun-tahun yang tak pernah diselesaikan oleh pihak JMB, Perbadanan IM Global ni sebenarnya. IM Global ni bagi saya dan bagi kami semuanya sebenarnya adalah gagal. Gagal dalam mengurus takbirkan apa benda masalah di Desa Rejang, terutamanya masalah lift. Pada 2018 IM Global Perbadanan ni masuk ke Desa Rejang. Kami pun tak tahu, masuk secara pintu belakang. Akhirnya menjadi tanda tanya kepada kami. Pelbagai isu tidak diselesaikan dengan baik. Masalah lift tidak diselenggara dengan baik. Akhirnya sampai ke hari ini, tempat kami ni tuan-tuan telah di PKPD-kan pada 18 Jun dan berakhir pada 1 Julai. Tuan bayangkanlah, kalau masalah lift ini berlaku lagi, akibat lift inilah punca kesesakan orang yang tidak boleh berada, terlalu ramai dan bersesak-sesak. Tapi disebabkan satu lift, kita terpaksa menempuh juga dalam lift tu
untuk berpusu-pusu untuk naik ke atas. Tuan bayangkan dalam pandemik COVID yang melanda hari ini, dengan kes kita tak tahu hari ini naik lagi sampai 13,000 tuan-tuan. Kepada Datuk Bandar Kuala Lumpur, tolonglah Datuk Bandar. Kami ni rakyat Marahin, kami netizen, kami ni warga Desa Rejang dah tak tahan lagi. Kepada siapa lagi kami nak mengadu ni? Tolonglah Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Mahdi. Tolong Datuk Mahdi, kalau boleh pertimbangkanlah IMG Global ni. Kalau tak layak untuk nak mengurus selia takbirkan di Desa Rejang ni, tak payah. Kalau boleh pecatkan serta-merta, terminatekan company ni dan lantik company lain untuk selia. Kita banyak lagi orang yang kontraktor-kontraktor yang boleh selia takbirkan di Desa Rejang ni. Tak ada permasalah. Kami boleh lantik. Kan? Dah lah datang daripada pintu belakang, tak tahu mana datang asal usul. Isu penduduk pun kau tak boleh nak jaga. Lepas tu kau nak jaga isu apa? Rakyat. Ini masalah kami ni bertahun-tahun tau. Bertahun-tahun. Masalahnya lift. Ketua-ketua blok ni dah tak larat dah. Kami ni bukan dibayar gaji untuk menjaga komuniti. Tapi kami ni, sebab apa? Sifat kami ni sifat masyarakat. Sifat masyarakat yang nak menjaga komuniti. Tambah-tambah pandemik yang berlaku sekarang ni. Kepada Menteri Wilayah, kalau anda kata, okey, tadi kami membuat sidang media. Pengurusi Persatuan Penduduk memaklumkan dalam satu Zoom out bersama dengan Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Kamarul Zaman COB, dan juga JMB, peruntukan telah turun 600,000 pada 10 hari bulan Jun dia punya meeting dalam Zoom up. Kami tidak diberitahu. Kami ni selaku jawatan kuasa Persatuan Penduduk, kami tidak dimaklumkan oleh pengurusi kami. Hari ni bila kami membuat sidang media, rasa ketidakpuasan hati mengenai dengan IMG Global dan JMB, termasuk dengan mana-mana pihak berwajib yang terlibat. Hari ini tiba-tiba pengurusi datang tampil ke hadapan untuk memaklumkan dah sedia maklum peruntukan telah turun. Kalau turun, kenapa masih lagi berlaku masalah lift ni? Masalah lift yang tak habis-habis ni. Kalau betul 600,000, settlekan masalah lift. Ini punca tuan-tuan. Kami tak nak di kawasan kami PKP2 berlaku di Desa Rejang. Kami ni ada tanggungjawab. Kami dia ada keluarga. Kami ada tanggungan. Kalau ini berlaku sekali lagi PKPD2 berlaku di Desa Rejang, mana kami nak dapatkan semua benda-benda ni dalam keadaan tertekan dengan rakyat susah sekarang ni, merempat yang bunuh diri. Tolonglah Menteri Wilayah Tan Sri Anwar Musa, tolonglah Datuk Bandar. Pandanglah wajah-wajah kami ni. Ini semua Jawatankuasa Persatuan Penduduk yang diangkat, dilantik, yang telah dipilih oleh penduduk di sini. Kami menang bertanding, kami ada majoriti. Dan kami berhak untuk bersuarakan demi komuniti kami. Dan kami berhak bersuarakan dan kami berhak untuk pilih siapa yang jaga selia di tempat kami. Tuan-tuan dan puan-puan, sangat melampau tuan. Sangat melampau. Sebab apa? Tekanan hari demi hari kami hadap, kami terima daripada penduduk. Sebab ketua-ketua blok semua ada grup WhatsApp masing-masing sekarang ni. Semua ada ketua blok ni, semua ada grup WhatsApp masing-masing. Tapi kalau dah hari-hari cemuhan daripada penduduk, ketua blok tak buat kerja lah, apalah. Habis yang sedang dibayar gaji, yang kami bayar maintenance bulan-bulan, apa yang kemudahan yang kami dapat ni? Apa yang kemudahan kami dapat? Kepada Datuk Bandar, tolonglah Datuk Bandar. Saya hormat Datuk Bandar. Saya hormat Menteri Wilayah sebagai Menteri Wilayah Persekutuan. Tan Sri, tolonglah Tan Sri. Tolonglah settlekan masalah di Desa Rejang ini. Isu pertama yang paling besar ini adalah isu lift. Lift ini yang boleh berpuncanya kes tinggi dan indeks naik di Desa Rejang. Terima kasih. Terima kasih saudara Afah. Jarak sikit Terima kasihlah saudara Afah. Itulah luahan daripada beberapa ketua blok yang telah membuat secara langsung luahan mereka apabila PKPD yang telah berakhir pada 1 Julai tu hari 1 Julai hari itu sampai hari ini 15 hari bulan dan 14 hari, 2 minggu PKPD berakhir, tetapi lift Desa Rejang
Masih belum ada selesai. Masih belum diselesaikan. Okey. Kes pun naik setiap blok. Kes pun naik. Sekarang agak kes berapa sekarang ni? Di tempat saya dah 3. Dah banyak lah kes Blok G dah 31 pintu. Masa PKPD hari tu 300 lebih kes Desa Rejang 300 lebih kes ni Desa Rejang 498. 498 kes. Okey, saya nak bagi tahulah 498 kes Desa Rejang angka COVID ni. Kalau boleh saya nak bagi tahu dengan ketua Saya nak bagi tahu dengan ketua di BKL, iaitu Menteri Wilayah. Ya, di dalam di BKL ni dia punya ketua, dia punya bos dia Tan Sri Anwar Musa. Jangan main-main tu, Tan Sri. Bukan kecil anak tu. Nama dia Tan Sri Anwar Musa. Tan Sri. Saya nak tolong bagi tahu dengan Tan Sri ni, wakil kepada mereka ni. Kenapa isu lift di Desa Rejang masih tak selesai? Sedangkan PKPD telah berakhir pada 1 Julai, di mana Tan Sri sendiri ada datang melawat di sini, melihat keadaan PKPD berpagar keliling kawasan, di kawasan Desa Rejang. Frontliner turun, KKM turun, tentera turun, polis turun. Apa lagi yang tak cukup? Ini semua berpunca daripada lift. Berpunca masalah dia daripada lift. Apabila satu lift dibuka untuk satu blok, tak ubah seperti satu pintu untuk menaiki kepada 200 lebih rumah. Hanya satu pintu. Bagaimana lift yang hanya 8 kali 4 kaki itu nak muat 20 orang? Boleh muat, tapi berbusu-busu sempit, macam sardin dalam tin. Macam mana ni Tan Sri? Tan Sri selaku Menteri Wilayah, hari ini pula Tan Sri ada buat satu press conference dengan Malaysia Gazette, mengatakan besok akan bincang dengan DAP bagaimana cara nak bantu rakyat yang susah. Hari ini rakyat tengah susah. Tapi bagaimana dengan penduduk Desa Rejang ni yang sekian lama, bukan baru tadi, sekian lama masih tidak selesai. Tapi besok Tan Sri nak bincang dengan DAP. Apa cerita ni Tan Sri? Ni penduduk ni semua wakil-wakil penduduk ni. 12 blok. Berapa ribu penduduk ni? 13. 13,000 lebih ke 14,000 penduduk. Mereka mengharungi satu lift. Tak selesai. Saya tahu. Saya bukan dorang tahu, saya nak bagi tahu dengan dorang. Saya nak bagi tahu dengan mereka ni semua, supaya bagi tahu dengan semua penduduk Desa Rejang, ini bukan parlimen ketereh. Sebab itu Tan Sri abaikan mereka. Kalau ini parlimen ketereh, dah tentu Tan Sri akan fokus bantu mereka sebaik mungkin. Sebabkan ini parlimen setiawangsa, Tan Sri akan bertanding di parlimen ketereh. Sebab itu Tan Sri abaikan mereka. Apa nak jadi, lantaklah. Inikah sikap seorang menteri wilayah yang ada pada kerajaan prihatin? Kerajaan gagal ni. Bila orang cakap kerajaan gagal, Tan Sri tak mengaku. Tapi kegagalan Tan Sri itu sendiri jelas membuktikan hari ini ketua-ketua penduduk turun meluahkan perasaan mereka. Selaku menteri wilayah, mereka ni dah berdepan dengan ramai menteri wilayah. Ini semua penduduk asal penduduk lama Desa Rejang ni dah berapa tahun dah? 17 tahun. Kalau mengikut kiraan saya, daripada Tan Sri Zulhasnan Menteri Wilayah, daripada Datuk Raja Nong Cik Menteri Wilayah, daripada Tengku Nan Menteri Wilayah, selesai. Tak ada masalah Desa Rejang. Di BKL punya peraturan semua selesai. Arahan daripada mereka untuk bawa kepada di BKL semua selesai. Tapi hari ini orang daripada Parlimen ketereh turun jadi Menteri Wilayah di Kuala Lumpur. Ini hasil dia. Tan Sri, saya nak bagi tahu Tan Sri, hanya Desa Rejang 12 blok. 12 blok hanya di Desa Rejang pun Tan Sri tak boleh nak handle. Tanah yang lebih dalam keluasan 20 ekar, satu penempatan, Tan Sri tak boleh nak handle. Bagaimana pula Tan Sri besok nak bincang dengan ahli-ahli parlimen, termasuk ahli parlimen DAP, nak duduk semeja, nak bincang, nak selesai masalah rakyat. Aku nak saya nak tanyalah, Setiawangsa ni ada ahli parlimen ke? Tak wujud. Ada ahli parlimen ke? Setiawangsa punya ahli parlimen punya muka pun tak nampak. Siapa? Nik Nazmi. Nik Nazmi saya dengar sebelum ni dah turun berkali-kali. Tapi
Langsung tak selesai masalah. Setakat dia hantar sebotol kicap, segenggam beras, 2 biji telur, bolehlah. Lepas tu ambil gambar keluar. Oh, dia buat kerja. Tan Sri pun nak jadi macam dia ke? Setakat turun dekat depan tu pakai PPE, melawat penduduk, melawat frontliner buat kerja. Bukan melawat penduduk pun, melawat frontliner buat kerja. Ya, Tan Sri, minta selesaikanlah. Dekat PPR Desa Rejang ni ramai kanak-kanak. Itu pun kanak-kanak juga. Ramai kanak-kanak. OKU, warga emas. Ya, ni abang-abang ni semua ni, peringkat-peringkat umur ni, mereka sekarang ni bimbang. Mereka risau. Lift yang mereka naik, satu lift ni bakal diancam wabak Covid. Apabila satu lift sahaja digunakan untuk penduduk yang begitu ramai untuk satu blok. Saya nak ingatkan sekali lagi kepada Tan Sri Anwar Musa, ya, satu lift ini tak ubah seperti satu pintu untuk memasuk 220 unit dengan hampir lebih kurang 700 penduduk satu blok. Ya, minta tolong Tan Sri Anwar Musa, ya. Dan satu lagi, ni apa ni? Ni Akan hantar kepada Datuk Bandar. surat ni. Surat ni nak hantar kepada Datuk Bandar. Okey. Mereka dah draft surat kepada Datuk Bandar Kuala Lumpur dan juga ditandatangani oleh 12 ketua blok. 12 ketua blok. Okey. Surat ni akan dimajukan kepada Datuk Bandar. Hantar kat istana sekali. Okey, akan dihantar kepada Datuk Bandar. Ya, hantar kat Ya. Orang politik tak boleh pakai. Okey. Istana negara. Okey. Jadi, wakil penduduk akan hantar surat ni kepada Datuk Bandar. Mohon perhatian. Ya, kita bukan nak salahkan Datuk Bandar Kuala Lumpur. Jawatan kuasa bertindak hari ini jawatan kuasa bertindak hari ini juga semalam kami telah membuat satu laporan polis dan juga surat yang akan dihantar kepada Datuk Seri Mahdi selaku Datuk Bandar Kuala Lumpur dan ditandatangani oleh 12 ketua-ketua blok ni. So, saya harap, kami semua berharap kepada Datuk Bandar Kuala Lumpur, berjumpalah dengan kami selaku jawatan kuasa bertindak. Janganlah berjumpa dengan pengurusi Persatuan Penduduk pengurusi Persatuan Penduduk pun tak maklum pun perkara-perkara apa yang dibincangkan oleh Datuk Seri. Kami tidak dimaklumkan. Hari ini sidang media khas pun kami panggil pelbagai media untuk datang pun. Hari ini baru nak maklumkan ada peruntukan 600,000. Tahu ke ada 600,000 ni? Termasuk setiausaha saya Bendari, tahu ke? Tak tahu. Kami memang tak tahu. Kami memang terkejut. Datuk Bandar Kuala Lumpur, tolong panggil kami, tolong jelaskan kepada kami. 600,000 tu peruntukan untuk apa sebenarnya? Kalau 600,000 tu peruntukan untuk lift, selenggarakanlah lift dengan cepat. Okey? Okey, wakil penduduk akan hantar surat kepada pejabat Datuk Bandar, ya, untuk mohon perhatian Datuk Bandar. Kita bukan nak salahkan Datuk Bandar Kuala Lumpur, ya. Kita perlu salahkan Menteri Wilayah Persekutuan yang tidak memandang dan mengabaikan penduduk-penduduk di Desa Rejang. Ya, sebab ini bukan parlimen dia. Saya nak bagi tahu dengan abang-abang pacik-pacik ni. Ya, ini bukan parlimen dia. Dia tak akan bertanding kat sini. Kalau dia bertanding kat sini, kita benamkan dia. Benamkan dia. Kalau ini sikap dia. Kalau ada siapa-siapa pegawai dia nak bertanding kat sini, kalau ini sikap mereka, korang fikir sendiri. Ya, korang fikir sendiri. Ya, kepada Datuk Bandar, wakil penduduk akan berjumpa Datuk Bandar untuk hantar surat. Ya, surat keluhan mereka, masalah mereka di mana mereka pun tidak difahamkan. Mereka ini adalah ahli jawatan kuasa Persatuan Penduduk tetapi tidak dimaklumkan tentang dana 600,000 tu. Ya. Sedangkan kakak tu, akak saya apa bendahari? Bendahari Persatuan. Akak ni selaku bendahari Persatuan Penduduk pun tak tahu. Ya. Pengerusi Persatuan Penduduk tu dah berbincang dengan Datuk Bandar, adakan perlu 600,000. Dengan JMB. Bincang dengan tiga muka lah. Dengan 3 muka, dengan JMB sekali lah. Okey, kenapa pengerusi Persatuan Penduduk
kita faham dalam tempoh ini tidak boleh adakan satu mesyuarat, tetapi mereka boleh buat satu mesyuarat dipanggil apa tu? Online, mesyuarat online. Tetapi perkara itu pun tidak dibincangkan. Ya. Sekian itu sajalah ya keluhan-keluhan apa ketua-ketua penduduk yang mewakili penduduk, yang mewakili hampir 14,000 penduduk ini. Harap mohon diberi perhatian. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.